Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak semua. Waalaikumsalam. Okey, kita jumpa lagi dengan Cikgu Siti Suhaida mengajar matematik tambahan. Hari ini, cikgu harap semuanya sihat dan boleh memberi perhatian kepada pembelajaran kita ya. Okey, cuba awak tengok gambar di hadapan. Apakah yang dimaksudkan bulatan ni? Tajuk apakah yang awak nak kaji ni? Okey, awak tengok satu bulatan. Lepas tu ada pentas. Dan awak tahu bulatan dia mesti ada pusat, betul tak? Okey. Kita tengok seterusnya. Kita lihat seterusnya. Okey. Ini adalah berkaitan dengan apa yang awak nak belajar hari ini, iaitu mengenai sukatan membulat. Ya. Okey. Sukatan membulat ni untuk pengetahuan awak sangat penting untuk awak belajar untuk mengukur, sebab di alam semula jadi kita ni banyak yang kita berjumpa dengan bulatan-bulatan dan kita boleh kaji dan boleh relate dengan kehidupan harian kita. Okey. Cuba anak-anak tengok semula bagaimana apa yang kita nak kaji tajuk ni. Okey, kita kena tahu ini sebenarnya lengkuk. Lengkuk ni kita kaji, iaitu kita kena tahu panjang lengkuk. Okey, di sini adalah jejari. Dan awak tahu bahawasanya apabila ini dipanggil sektor bulatan dan di sini adalah pusat dia. Dan di sini juga adalah dia panggil tembering. Inilah yang awak nak kaji. Okey. Yang kedua adalah mengenai luas. Di dalam sesuatu sektor ni kita boleh kaji, kita boleh tahu, kita boleh kira semua luas sektor ini. Dan selain daripada luas sektor, kita boleh tahu juga luas tembering melalui luas segitiga yang telah awak pelajari semasa di tingkatan 4. Okey, tajuk ini sangat penting kerana di dalam kertas 2 ada di soal dan di dalam kertas 2 SPM pun ada di soal juga. Okey, seterusnya kita memenuhi standard, iaitu standard pembelajaran untuk awak semua boleh membuat perkaitan antara ukuran sudut dalam radian dengan darjah. Okey, cuba anak-anak lihat. Okey, tengok soalan 1. Okey, tukarkan setiap sudut berikut kepada darjah. Cuba anak-anak lihat. Ini RAD ni dipanggil radian. Okey, untuk tahap anda semua, masa ni dia baru awak terjumpa dengan perkataan radian, betul tak? Sebelum ni anda semua jumpa dengan sudut di dalam darjah. Jadi, cikgu harap awak semua kena tahu perkaitan antara radian kepada darjah dan darjah ditukar kepada radian. Dia ada alat dia, iaitu pi per 180. Ini adalah daripada sudut ditukar kepada radian. Okey, kalau daripada darjah, daripada radian ni nak tukar kepada darjah, ada awak terbalikkan saja 1.25 darab 180 per pi. Dan anak-anak semua kena ingat, nilai pi ni adalah 3.142. Okey. Untuk pengetahuan
anak-anak semua, untuk mengukur dari segi panjang lengkuk dan luas tadi, sudut memainkan peranan penting. Okey, jadi dan formula yang kita gunakan untuk panjang lengkuk dan luas, sudutnya wajib dalam radian. Cuma awak kena ada kemahiran. Di sini radian ditukar kepada darjah. Awak tahu bahawasanya nilai darjah tu besar. Jadi peranan awak jangan tertukar. Kalau nilai darjah tu besar, jadi radian tu kecil kan? Jadi 1.25 darab 180 per pi. Okey, cuba anda kira berapa darjah nilai. Ingat 180 per pi. Pi itu diganti dengan 3.142. Okey, berapa darjah? 71.61 darjah. Okey, bagus. Cuba Alia, Marisa ataupun Wafa lihat. Kalau radian nilai dia kecil, betul tak? Betul. Tetapi kalau darjah nilai dia besar. Jadi awak semua tak boleh tertukar formula. Jadi ingat, kalau radian nak tukar kepada darjah, 180 berada di atas. Cuba kita test 71.61. Okey, awak darab dengan pi per 180. Adakah dapat 1.25? Okey, tu maksud cikgu. Jadi, anak-anak semua jangan tertukar formula. Kalau radian nak tukar kepada darjah, sudut dalam darjah mesti 180 per pi. Okey, kita cuba yang kedua. Cikgu nak awak mahir betul-betul mengenai pengiraan ni. Nak tukar daripada radian kepada darjah. So 0.5 pi nak tukar daripada radian kepada darjah, darab 180. okey, 180 per pi. Okey, good. Jadi berapa yang anak-anak semua dapat? 90 darjah. Okey, bagus. Seterusnya kita kaji sudut yang dikaitkan dengan darjah ni dalam situasi berada di dalam separuh bulatan. Cuba anda tengok. Tentukan sudut theta oleh sektor berikut dalam radian. Okey, cikgu nak ingatkan anak-anak, kalau separuh bulatan nilai dia adalah pi radian, nilai sudut dia ni semua ni. Okey, kalau bulatan semua sekali, nilai sudut dia adalah 2 pi radian. Jadi cikgu nak awak semua mudah, tak perlu tukar, tak perlu 0.367 awak tukar dulu dalam darjah, awak tolak dengan 180 baru dapat nilai sudut. Tak perlu. Disebabkan untuk tahap awak ni sudut dalam radian, maka mudah sahaja. Okey, untuk mendapatkan nilai theta ni, nak dapat nilai theta, jumlah sudut adalah pi, betul tak? So awak tolaklah dengan 0.367. Maka awak dapatlah nilai theta dalam radian. Berapa radian yang awak dapat? Okey, Wafa, berapa? 2.775. Okey, good. 2.775 radian. Jadi daripada situasi ni,
cikgu nak awak faham juga di mana sektor major dan sektor minor. Okey. Kalau yang besar ni dipanggil major. Yang kecil ni dipanggil minor. Okey. Sama juga. Bagaimana kita nak dapatkan nilai theta? Sama. Dia masih dalam separuh bulatan. Jadi kalau separuh bulatan, masih lagi pi tolak 0.25 rad. Betul tak? Okey, berapa nilai dia, Marisa? 2.892. Okey, good. Jadi cikgu harap awak semua jelas mengerti bagaimana nak tukar sudut dalam radian dan tahu nilai di mana separuh bulat jumlah sudut dia pi radian dan satu bulatan jumlah sudut dia ialah 2 pi radian. Okey, seterusnya cikgu nak awak menguasai standard pembelajaran yang kedua, iaitu mencari panjang lengkung suatu bulatan. Okey, anak-anak semua faham, betul tak? Cari panjang lengkung setiap sektor bulatan. Sebagaimana rajah yang cikgu papar tadi, di mana ini adalah lengkung, betul tak? Dan dia dilabel sebagai S. Ini adalah jejari, dilabel sebagai R, radius ataupun J, jejari. Formula panjang lengkung S sama dengan R theta. Okay. Jelas? Semua faham kan? Okey, S sama dengan R theta. Di mana di sini kalau dia suruh cari panjang lengkung setiap sektor berikut, jadi anak-anak semua kena tahu di mana RQ dan di mana PR. Okey, cuba awak tengok RQ. Ini lengkung RQ. Okey. Dan dia berkait dengan theta. Betul tak? Sebab untuk memenuhi formula ini. Jadi, bagaimana nak dapatkan panjang lengkung RQ? Tengok contoh cikgu, lihat contoh cikgu dan seterusnya anda boleh jawab pula yang kedua, itu cari panjang lengkung PR. Okey, kita tengok bagaimana nak dapatkan panjang lengkung RQ. Okey, R dia dah beri, betul tak? 10 cm. Okey, theta dah ada, betul tak? 0.36 rad. Jadi, apabila dikira, berapa jawapannya? Okey, panjang lengkung 3.6. Okey, 67. Okey, faham? Faham. Okey, cuba anak-anak lihat di sebelahnya pula untuk menjawab B. Okey, bagaimana nak jawab B? Okey, B dia punya sektor major, betul tak? Ya. Sektor major. Jadi sektor major bagaimana? Pertamanya, langkah pertama mesti dapatkan Radian. yes, theta. Dia adalah separuh. So dapatkan theta lengkung POR. Okey, berapa theta dia? Sebagaimana tadi, iaitu pi tolak 0.3627. Okey, berapa? Jadi anak-anak semua wajib dapatkan sudut dalam theta dahulu.
Jadi bagaimana nak dapatkan lengkuk PR? Okey. Berapa nilai theta yang awak cari? 2.775 radian. 2.775 radian. So daripada sini kita ambil dia masih jejari yang sama, iaitu 10 dan theta dia kita bubuh 2.775. Maka jawapannya adalah 27.75. okey, good. Seterusnya, okey. Sekarang ni awak dah jelas mengenai penggunaan formula panjang lengkuk. Jadi ada selalunya ini adalah kira macam terselindung sikit, yang lain yang tak pernah awak lihat dan jarang dikeluarkan di dalam soalan. Tapi awak kena tahu di mana cari perentas AB. Ini adalah perentas, awak kena kenal. Ini adalah perentas. Jadi untuk mendapatkan perentas ni, dia ada formula. Dan formula ni tidak diberi di dalam peperiksaan. Awak kena memorize berdasarkan latihan yang telah awak buat. Okey, awak kena tahu kalau nak dapatkan perentas, dia ada ni 2R, R adalah 21, darab 21. Okey, sebagaimana formula yang diberilah. Okey, theta sebab ada sin, theta awak mesti dalam darjah, kena ingat. Ini adalah pengetahuan sedia ada awak yang telah awak belajar di tingkatan 4 dalam tajuk penyelesaian segitiga. Okey, di mana kalau bersama sin, awak sudut wajib dalam darjah. Okey, cikgu buat semula bagi jelas. AB sama dengan 2 darab jejari darab sin 60/2. Dan awak dapat nilai perentas tersebut. Okey, berapa nilainya? 21. Okey, di sini untuk awak nak memorize, awak kena buat banyak latihan lagi. Ya? Nanti sebelum balik ni cikgu akan bagi latihan kepada awak, latihan tambahan. Okey, kita lihat kemahiran seterusnya. Okey. Ini adalah kemahiran yang ketiga untuk memenuhi standard pembelajaran sukatan membulat, iaitu nak mencari luas sektor suatu bulatan. Okey. Cuba awak tengok semua, cuba awak lihat. Okey. Ini adalah A adalah mewakili luas. Formulanya adalah 1/2 J kuasa 2 theta. Kalau dalam BI, A sama dengan 1/2 R kuasa 2 theta. Cuba awak perhatikan theta ini. Theta ini masih lagi kena guna dalam radian. Yes, wajib guna dalam radian. Jadi, cuba awak tengok soalan ni, adakah dia dalam radian? Ya. Sudah kan? Jadi, secara tidak langsung awak terus menggunakan formula tersebut. 1/2 darab. Okey, jejari 10. Betul tak, Marisa? Okey, 10 kuasa 2, jangan lupa. Dan theta dalam radian diambil terus. Okey, 1/2 10 darab
darab 10 kuasa 2 darab 0.46. Jadi berapa? Okey, 23. Semua dapat 23? Okey, bagus. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang mencabar sikit. Ni basic saja. Bagaimana nak menggunakan formula luas sektor. Okey, seterusnya kita lihat pelbagai bentuk luas yang perlu awak semua cari. Okey, Rajah menunjukkan sebuah sektor POB dengan jejari 7 cm dan sudut POQ adalah sama dengan 50 darjah. Cari luas sektor POQ. Okey, apabila kata kunci berbunyi sektor tadi, maka formula yang awak guna adalah 1/2 R kuasa 2 theta. okey. Cuba perhatikan theta dalam darjah ke dalam radian? Dalam darjah. Okey, kalau dalam darjah kita kena buka dulu kepada radian. Okey, tugas pertama awak-awak semua nak jawab soalan ni kena tukar dulu theta dalam radian. Ni first markah yang awak dapat. Okey, 50 darab berapa? Radian, nilai dia kecil. Maka 180 berada di atas ke di bawah? Di bawah. Yes. Okey, pi per 180. Okey, berapa nilai theta dalam radian? 0.8728. Okey, good. Okey. Setelah dapat theta dalam radian, maka kita boleh jawablah soalan mula-mula sekali. Soalan yang pertama iaitu luas sektor POQ iaitu 1/2 R dia dah diberi iaitu berapa? 7. Okey, 7 kuasa 2 dan theta dia 0.8728. okey. Dan berapa nilai luas sektor POQ? 21.38 Okey, good. Sebab apa kita terus ambil lagi 4 decimal places ni? Kerana dia masih lagi dalam proses pengiraan dan jawapan ini digunakan di dalam C. Okey? Okey, kita bagaimana pula nak dapatkan luas segitiga? Okey, bagaimana? Okey, luas segitiga ni awak ingat balik apa yang telah awak belajar di tingkatan 4. Tajuk penyelesaian segitiga. Betul tak? Okey, kita tengok bagaimana nak menjawab. Okey, luas segitiga POQ adalah 1/2 AB iaitu 7 kuasa 2 sin 50. Okey. Apabila luas segitiga, kita kena guna formula luas di dalam penyelesaian segitiga. Jadi, berapa nilainya? 1/2 darab 7 kuasa 2 darab sin 50. Okey, good. Betul. Okey. Sekarang ini memerlukan
bagaimana nak menguasai rajah sektor tersebut untuk mendapatkan luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek ni sebenarnya ia dicangkung oleh semua sektor bulatan, betul tak? Lepas tu nak dapatkan luas ni, awak kena tolak segi 3, terus dapat kawasan yang berlorek. Cuba tadi awak telah kira luas sektor, betul tak? Jadi kita guna balik, guna semula apa yang telah awak jawab di bahagian A dan bahagian B. Jadi untuk mendapatkan luas kawasan berlorek, mestilah luas sektor ditolak dengan luas segi 3. Okey. Luas sektor tadi awak semua telah kira, iaitu 21 berapa tadi? 3836. Okey, ditolak dengan luas segitiga yang baru sahaja dikira tadi, 18.7681. Okey, dan seterusnya awak dapatlah jawapannya, iaitu berapa? 2.6152. Okey, untuk menguasai sukatan bulat ni bukan sesuatu benda yang susah. Cuma untuk memudahkan awak kena menguasai dulu rajah yang diberi, dan awak kaitkan di mana panjang lengkuk dia, di mana jejarinya, di mana cakupan sudut yang diketengahkan oleh soalan. Itu saja. Jadi untuk menguji daya kefahaman awak semua, cikgu ada satu contoh soalan SPM, di mana ini adalah soalan kertas 1, dan dia hanya memberi seperti tadi, iaitu sektor, 2 sektor, betul tak? Satu sektor besar di luar, satu sektor kecil di dalam. Jadi apa yang dipersoalkan? Dia kata, okay, rajah 5 menunjukkan sektor OPQ, yang ni yang besar ni, OPQ, bagi sebuah bulatan berpusat O, dan sektor JKL, ni pusat dia di J. Okey, sektor kecil pusat dia di J, sektor besar pusat dia di O. Jadi untuk awak nak menguasai soalan ni, awak kena pasti di mana pusat-pusat sektor tersebut. Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan. Okey, dia kata diberi PO adalah 10 cm. Okey, di sini 10 cm. KJ yang di dalam ni adalah 8 cm jejarinya. Jadi untuk awak nak menjawab soalan ni, awak kena explore rajah. Okey, sudut POQ 1.5 rad. Okey, dia dah bagi sudut ni yang bernilai 1.5 radian. Okey, seterusnya sudut sudut KJL bernilai 0.5 radian. Cari luas dalam sentimeter persegi kawasan berlorek. Okey, bagaimana awak nak berfikir first step? Okey, untuk menjawab soalan ni. Okey, langkah pertama, awak kena kenal, betul tak? Sektor yang besar tu, jejari dia berapa, sudut dia berapa. Dan untuk mendapatkan luas kawasan berlorek, betul tak? Sektor besar, yes, sektor besar tolak sektor kecil.
Jadi daripada sini awak boleh dapat luas kawasan berlorek. Jadi sekarang awak boleh bina bagaimana langkah awak untuk menjawab soalan ini. Okay. Luas kawasan berlorek adalah luas sektor POQ tolak luas sektor KJL. Okey, seperti biasa awak guna formula luas tadi. Okey, 1/2 10 kuasa 2 darab. Okey, good. 1.5 rad tolak luas sektor kecil iaitu 1/2. Jejari berapa sektor kecil? 8. Okey, 8. Dan radian dia 0.5 rad. Jadi, okey. Memang awak kena susun jawapan sebegini sebab di sini kalau untuk kertas 1 K DSM memang kalau jawapan salah kita tengok jalan pengiraan. Untuk KSSM kita lihat kaedah juga dulu. Lepas tu kalau kaedah betul akan menyumbang kepada markah. Ni tengok 3 markah. Okey, awak boleh dapat 1 markah di sini. Okey. Operasi tolak dapat markah lagi. Dan jawapannya markah jawapan. Berapa jawapan dia? 59. Okey. Hasil tolak semua berapa semua? 59 ya. Okey, 59 sentimeter persegi. Okey, awak semua jelas bagaimana nak dapatkan luas kawasan berlorek. Okey, seterusnya soalan terakhir untuk menguji kemahiran awak semua. Okey, kita lihat. Cuba awak lihat. Yang mula-mula tadi cikgu bagi rajah satu bulatan macam tu. Okey, apa yang dipersoalkannya? Okey, dia kata rajah 3 menunjukkan keratan rentas bulatan bagi sebatang kayu balak berjejari 80 cm. Okey, apabila dia sebut jejari, kalau bulatan awak kena bina pusat dia. Lepas tu awak pun terus cantum ke lengkuk. Jadi di sini awak boleh letak dah jejari berapa. Okey, terapung di dalam air. Garis AC adalah permukaan air dan B adalah yang tertinggi, titik yang tertinggi. Okey. Dan permukaan air, di dalam permukaan air. Nisbah titik tertinggi B dari permukaan air kepada diameter adalah 1/4. Okey, di mana? Di sini ni 1, sini 4. Maknanya semua sekali adalah 5. Dan awak tahu bahawasanya kalau jejari 80, kalau kita garis luruskan dia melalui pusat, ini dipanggil diameter. Diameter dia adalah 160. Okey. Bagaimana untuk awak semua menguasai soalan ni? Okey, panjang lengkuk A, B, C. Bagaimana nak dapatkan panjang lengkuk ABC? Panjang lengkuk yang ni. Jejari ada, sudut tak ada, betul tak?
Okey, bagaimana nak cari sudut dia? Okey. Bagaimana awak semua nak dapatkan sudutnya? Okey, cikgu nak Alia tunjuk kat depan. Boleh? Bagaimana nak dapatkan sudut AOC? Setelah kita dapat sudut, barulah kita boleh mengira kesemua soalan yang diketengakan. Ya? Boleh? Boleh, boleh. Kita nak tahu sama ada anak-anak cikgu ni faham ke tidak apa yang telah dipelajari mengenai dua permainan tadi, panjang lengkup dan luas bilatan. Satu nisbah 4. Boleh. Sebab dia segitiga bersudut tegak. Jawapannya kita akan dapat Berapa? 60 degree. Tapi sebabkan dia satu je, kena darat dua. ya, So kita akan dapat sudut keseluruhan dia ialah 120 darjah. darjah. Okey. Kalau nak cari lengkuk, kena guna radian. Ya. Dia tukar 120 menjadi radian. Okey. Kawan-kawan yang lain tukarkan darjah kepada radian. Okey, betul ke cikgu dapat 2.095? Ha. Okey. Bagus Alia. Jadi untuk mendapatkan SAC sama dengan radius dia adalah 80. Soalannya adalah untuk mendapatkan lengkuk ABC. 2.095. Okey, jelas tu cikgu nampak iaitu 80 didarab dengan 2.095. Okey, adalah 167.6. Okey. Kalau boleh jangan bunda lagi. 167.57 kan? Cikgu dapat 57. Okey. Okey, seterusnya
Okey, bagus Alia. Jadi untuk kemahiran soalan ini, dia bermula dengan satu nisbah 4. Kalau student tak mahir dengan nisbah pembahagian di dalam luas ni, jadi tak boleh jawab sampai ke sudah. Betul tak? Mesti kena tahu lengkuk dia, berapa sudut dia, iaitu setelah tu dapatlah 120 darjah. Untuk mendapatkan panjang lengkuk, okey, betul, untuk mendapatkan panjang lengkuk ABC, mestilah sudut ditukar di dalam radian. Okey, bagus. Okey, semuanya boleh dapat markah penuh. Di mana bermula dengan untuk mendapatkan nilai sudut guna petua, bukan petua, itu trigonometri, kemahiran trigonometri, sin, cos dan tangent. Di sini sesuai dengan kegunaan cos, iaitu sebelahan per hipotenus. Di mana student kena ingat satu bulatan ni, di dalam bulatan awak boleh bina segitiga dan boleh apabila dibelah menjadikan dia segitiga bersudut terdekat. Okey, sekarang boleh mendapat panjang lengkuk. Okey, seterusnya banyak yang kita kaji di sini. Bagaimana untuk mendapat luas keratan rentas yang berada di bawah permukaan air. Semua luas ni. Okay. Bagaimana kita nak dapatkan? Apa idea awak nak dapatkan luas ni? Kira luas bulatan keseluruhan. Luas keseluruhan. Kita boleh apply juga dengan matematik model, iaitu pi j kuasa 2. Formula luas bulatan, iaitu okey, luas bulatan. Apa lagi? Tolak dengan luas sektor. Okey, tolak luas tembereng. Okey, ni yang ni. Tembereng yang warna putih ni. Nak tolak luas tembereng, mestilah kita kena macam mana? Nak dapatkan luas tembereng, mesti ini adalah sektor ditolak dengan segitiga. Jadi dapatlah luas tembereng. Okey, jadi awak boleh konstruk bahawasanya luas kawasan berlorek adalah luas bulatan, keseluruhan bulatan ditolak dengan luas tembereng. Ini adalah tembereng. Jadi luas bulatan kita boleh isi pi j kuasa 2, iaitu 80 kuasa 2. Tolak. Okey, nak dapatkan luas tembereng dia mesti luas sektor. Luas sektor tadi, okey, Wafa boleh tunjuk kat depan luas sektor? Tak berani. Marisa boleh. Luas sektor sahaja. Boleh. Tak berani juga. Alia lagi boleh. Luas sektor. Luas sektor sahaja. Luas sektor. Luas sektor, yes.
bagus Alia. Di sini Alia okey, di sini kita boleh dapatkan luas kawasan melorek di mana pi j kuasa 2. Okey, pi j kuasa 2 80 kuasa 2 ditolak dengan luas sektor yang Alia telah cari tadi, iaitu 80 kuasa 2 didarab dengan 2.095 rad dan ditolak dengan luas segitiga yang ni. Okey, di mana luas segitiga kita guna dalam ketua penyelesaian segitiga, iaitu 1/2 darab 80 kuasa 2 sin 120. Okey, cikgu bagi jelas sini lah. Di mana luas kawasan melorek adalah luas bulatan ditolak dengan luas tembereng. Nak dapatkan tembereng mestilah luas sektor yang Alia cari tadi ditolak dengan luas segitiga, iaitu dengan jejari 80 kuasa 2 sin 120. Okey, kenapa kita kena bersama sin untuk luas segitiga? Kerana apabila nak dapatkan luas segitiga di dalam ketua penyelesaian segitiga untuk mencari luas, memanglah formula dia 1/2 2 didarab 2 jejari darab sudut dalam darjah. Apabila sudut dalam darjah, dia mestilah tolak 1/2 80 kuasa 2 sin 120 darjah. Dan hasilnya adalah, jawapannya adalah 16,176 cm/segi. Okey, sebenarnya bukannya susah untuk menguasai tajuk sukatan membulat ni apabila anak-anak semua menguasai sukatan panjang lengkup, bagaimana nak dapatkan panjang lengkup, bagaimana nak dapatkan luas, dan semestinya utamanya adalah theta wajib dalam radian untuk sesuatu bulatan. Jadi cikgu harap anak-anak semua setelah belajar tajuk ni boleh mengkaji apa mengenai panjang lengkup dan luas di dalam sesuatu bulatan. Okey, akhir kata dari cikgu, hidup ini kita tidak boleh berputus asa. Selagi ada masa, berusahalah anda untuk mencapai cita-cita dan kejayaan yang diinginkan. Sekian, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.